Mulai hari ini, semua minyak ini diserahkan kepada Malaysia. Sungguh, 33 bilion tong, lebih banyak minyak daripada gabungan seluruh Arab Saudi, tersembunyi di bawah bumi Venezuela. Namun, pemilik sumber yang begitu besar itu tiba-tiba berubah. Amerika Syarikat, AS, melakukan campur tangan ketenteraan dan mengambil alih kawalan. Walau bagaimanapun, sesuatu yang aneh berlaku. Minyak ada, tetapi tiada siapa yang mampu menggerakkannya. Tiada kapal tangki, teknologi penapisan lumpuh, dan sistem pengangkutan terhenti. Walaupun AS, negara paling berkuasa di dunia, tidak dapat berbuat apa-apa. Pada saat itu, sebuah negara lain masuk dengan senyap. Ia adalah Malaysia. Bukan itu negara yang buat proton dan nasi lemak ke? Apa kena mengena dengan minyak? Pekerja-pekerja Venezuela ketawa sinis. Namun, sebulan kemudian, pandangan mereka berubah sepenuhnya. Sebaik sahaja Malaysia bergerak, minyak yang terhenti mula mengalir semula. Bagaimanakah Malaysia boleh memegang nasib 33 bilion tong ini? Mengapa Venezuela menyambut baik pengurusan minyak oleh Malaysia? Dan apakah sebab China dan Rusia berang? Ini adalah kisah Malaysia yang menggerakkan dunia bukan dengan rampasan, tetapi dengan kerjasama. Kami akan mendedahkannya sekarang. Sebelum itu, sila tekan butang langgan dan suka. Tinggalkan komen Malaysia Tenaga, lawan. Kisah yang mengagumkan bermula. Saya seorang jurutera lapangan yang telah berkhidmat selama 25 tahun di Syarikat Minyak Negara Venezuela. Saya menulis surat ini bersama rakan-rakan sekerja dan wakil kesatuan. Kami ingin mencatatkan sebab mengapa kami mula memandang serius negara bernama Malaysia buat kali pertama. 3 bilion tong. Kami melaungkan angka itu dengan bangga. Ia adalah rizab minyak mentah terbesar di dunia. Lebih banyak daripada Saudi, lebih banyak daripada Rusia, dan jauh lebih banyak daripada Amerika. Emas hitam yang tersembunyi di bawah kaki kami. Itu adalah masa depan kami, harapan anak-anak kami. Namun, suatu hari, semua itu menjadi tidak bermakna. Saya masih ingat hari Presiden Maro ditahan. Ia adalah jam 4 pagi. Saya bekerja shift malam di loji penapisan Maracaibo. Tiba-tiba, telepon pejabat berdering, seperti orang gila. Panggilan dari Caracas, hentikan semua kerja. Sekarang juga, saya tidak faham apa yang sedang berlaku. Kami adalah kemudahan yang memproses 1 juta tong sehari. Jika dihentikan tiba-tiba, seluruh saluran pipe akan lumpuh. Tetapi pihak atasan mengulangi, ini adalah arahan. Hentikan semua PAM. Pada masa itu, berita tergempar muncul di telepon bimbit saya. Maro telah ditahan. Rakaman Marin Amerika Syarikat menyerbu istana presiden dimuat naik secara langsung. Saya berdiri terpaku di hadapan monitor. Apa ini? Perangke. Seorang rakan sekerja di sebelah bertanya dengan suara menggigil. Saya juga tidak tahu. Tiada siapa yang tahu. Kami hanya jurutera biasa. 2 hari kemudian, Setiausaha Negara AS mengadakan sidang media. Di hadapan media seluruh dunia, beliau mengumumkan, sumber minyak Venezuela akan dipindahkan ke sistem pengurusan antarabangsa mulai sekarang. Hasil akan dibahagikan secara adil kepada rakyat Venezuela dan masyarakat antarabangsa. Dibahagikan secara adil. Sebaik sahaja saya mendengar kata-kata itu, saya ketawa. Ketawa yang pahit. Minyak keluar dari tanah kami, tetapi kami perlu dibahagikan. Adakah ini adil? Keesokan harinya saya datang bekerja. Polis tentara AS berdiri di pintu utama loji penapisan. Mereka membuat pemeriksaan, meminta kad pengenalan, menggeledah beg, dan meminta kami membuka bonet kereta. Maaf, saya telah bekerja di sini selama 25 tahun, kata saya. Polis tentara itu berkata tanpa mengubah ekspresi, sila beri kerjasama. Ini adalah arahan. Pada saat itu, saya sedar. Kami bukan lagi tuan. Sense. 3 bilion tong masih berada di bawah tanah. Saluran pipe masih ada, kemudahan penapisan masih ada. Tetapi kami tidak dapat melakukan apa-apa. Kami tidak bebas untuk menggali, menapis, atau menjual minyak itu. Amerika berkata mereka adalah pengurus. Tetapi dari sudut pandang lapangan, ia berbeza. Mereka adalah pengawas. Orang-orang yang memeriksa apa yang kami lakukan, menerima laporan, dan memberikan kelulusan.
Selepas kira-kira seminggu, notis mesyuarat kecemasan datang dari ibu pejabat, jurutera, dan pengurus dari seluruh negara berkumpul di Caracas. Dewan mesyuarat dipenuhi lebih 300 orang. Seorang pengurus yang dihantar dari Jabatan Tenaga AS berdiri. Dia adalah seorang lelaki berusia 50-an berkot biru tua. Dia berkata dengan tenang, "Terima kasih atas kerjasama Anda. Industri minyak Venezuela akan diuruskan secara telus dan cekap mulai sekarang." Telus dan cekap. Jadi, siapa yang akan bayar gaji kami? Seseorang di kerusi belakang menjerit. Pengurus itu terdiam seketika. Kemudian, dia ketawa dan menjawab, "Sudah tentu ia akan dibayar, tetapi ia mungkin disesuaikan mengikut sistem baharu, penyesuaian." Perkataan itu bermaksud pemotongan. Semua orang faham. Selepas mesyuarat berakhir, kami berbual dengan rakan sekerja di koridor. Semua orang mengeluh, tetapi tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Apa yang boleh kita buat? Askar AS ada di sini. Walaupun begitu, ini tidak masuk akal. Ini minyak kita. Minyak? Ia bukan minyak kita lagi. Kata-kata itu yang paling menyakitkan. Karena ia adalah kebenaran. Selepas kira-kira sebulan, realiti kejam terdedah. Amerika Syarikat hanya mengawal, tetapi mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menggerakkan minyak. Kapal tangki tidak mencukupi. Industri perkapalan Amerika telah merosot sejak beberapa dekad lalu. Hampir tiada syarikat yang mengendalikan kapal tangki besar. Jika ada pun, kebanyakannya kapal usang. Kemudahan penapisan juga bermasalah. Penapisan di AS sendiri sudah tepu, tempat untuk memproses minyak mentah berat Venezuela juga terhad. Tambahan pula, kebanyakan kemudahan kami berusia 40 hingga 50 tahun. Yang paling kritikal, sistem pengangkutan dan pemprosesan berskala besar telah runtuh. Jenaka mula tersebar di lapangan. AS ada pistol, tetapi tiada tangan. Mereka tahu cara menjaga minyak, tetapi tidak tahu cara menggunakannya. Ia kelakar, tetapi situasinya tidak boleh diketawakan. Kerana 33 bilion tong terperangkap seperti dalam penjara. Suatu hari, nama baharu kedengaran. Malaysia. Pada mulanya saya tidak kisah. Malaysia, negara Sony dan Proton. Barangan elektrik dan kereta mereka bagus, tetapi apa kaitannya dengan minyak? Saya berpikir begitu. Walau bagaimanapun, saya tidak percaya mata saya apabila melihat kandungan notis dari ibu pejabat. Perjanjian kerjasama teknikal dimeterai dengan syarikat perkapalan dan penapisan Malaysia. Seorang rakan sekerja berkata dengan nada sinis, "Apa yang orang Malaysia tahu? Mereka yang buat kartun dan Pro 2, kan?" Saya juga berpikir begitu pada masa itu. Malaysia hanyalah negara yang jauh bagi kami. Negara yang kami tahu melalui makanan seperti nasi lemak dan kereta murah, minyak. Kami pikir itu adalah urusan negara seperti Timur Tengah, Rusia, atau Amerika. Apa yang boleh dilakukan oleh Malaysia? Namun, tidak sampai sebulan, pandangan itu berubah sepenuhnya. Suatu hari, sebuah kapal memasuki Maracaibo. Saiznya luar biasa. Saya telah bekerja di pelabuhan lebih 10 tahun, tetapi ini kali pertama saya melihat kapal tangki sebesar itu. Ia adalah kapal tangki besar kelas 300,000. Kapal Malaysia. Bendera Malaysia berkibar di atas dek. Merah, putih, biru, dan kuning bintang pecah 14 dan bulan sabit. Pada saat itu, hati saya tiba-tiba berdebar. Saya tidak tahu mengapa sehingga kini. Sebaik sahaja melihat kapal itu, saya tahu, Malaysia bukan negara seperti yang kami sangka. Pada hari kapal tangki Malaysia berlabuh di pelabuhan, saya keluar bersama rakan-rakan sekerja. Melihat dari dekat, ia benar-benar mengagumkan. Saya menyadari betapa besarnya kelas 300.000 tan. Berdiri di sebelah kapal, saya perlu mendongak jauh untuk melihat dek. Ia lebih besar daripada 3 padang bola sepak. Pada badan hitam itu tertulis dengan jelas dalam warna putih, "Pembinaan Kapal Malaysia." Di bawahnya, dalam huruf kecil, "Buatan Malaysia." Adakah itu benar-benar dibuat di Malaysia? Rakan sekerja di sebelah bertanya dengan wajah tidak percaya. Saya juga terkejut.
Kerana Malaysia yang kami kenali bukan negara seperti itu. Kami fikir mereka hanya membuat telefon pintar dan televisyen. Mereka juga membuat kapal, dan sebesar ini, kami merenung kapal itu untuk seketika. Kami merasakan sesuatu mula berubah. Walaupun AS masuk, tiada apa-apa yang berubah selama sebulan, tetapi suasana berubah hanya dengan kedatangan sebuah kapal Malaysia. Pada petang itu, satu lagi notis datang dari ibu pejabat. Kandungannya adalah pasukan teknikal Malaysia akan tiba. Ia adalah untuk pemeriksaan kemudahan penapisan. Beberapa hari kemudian, kami melihat orang-orang dari Malaysia buat kali pertama, kira-kira 15 orang. Mereka semua memakai pakaian kerja dengan topi keledar dan kasut keselamatan yang lengkap. Tanggapan pertama adalah senyap dan serius. Seorang yang kelihatan seperti ketua pasukan maju ke hadapan. Seorang lelaki berusia pertengahan 40-an. Dia memberi salam dalam bahasa Sepanyol. Hola, nama saya NC Kamarul Hisham dari Perdana Oil Gas Malaysia. Saya gembira dapat bertemu dengan Anda semua yang akan bekerja bersama kami mulai sekarang. Sebutan bahasa Sepanyolnya agak janggal, tetapi ia ikhlas. Kami merasakan mereka menghormati kami. Pengurus AS hanya bercakap bahasa Inggris. Kami berkomunikasi melalui juru bahasa, tetapi orang Malaysia berbeza. Ketua pasukan Kamarul menyambung, kami datang untuk memeriksa kemudahan Anda. Tetapi, kami tidak datang untuk memberi arahan. Kami datang untuk mencari masalah bersama dan menyelesaikannya bersama. Sebaik sahaja saya mendengar kata-kata itu, saya fikir sesuatu tidak kena. Ia sama sekali berbeza daripada apa yang kami dengar daripada orang lain selama sebulan. Orang Amerika selalu memberi arahan. Buat begini, buat begitu. Mereka tidak mendengar pendapat kami, tetapi orang Malaysia bertanya. Laporan mengatakan tekanan PAM di sini terus menurun. Sejak bila? Terdapat perbezaan suhu yang besar pada laluan 3 loji penapisan. Di bahagian manakah ia paling teruk? Anda mengatakan tangki penyimpanan minyak mentah nombor 7 sudah usang. Bilakah penyelenggaraan terakhir? Saya telah bekerja di loji penapisan ini selama 25 tahun. Saya tahu masalah ini lebih baik daripada sesiapapun. Tetapi tiada siapa yang pernah mendengar pendapat saya. Tetapi orang Malaysia berbeza. Mereka benar-benar ingin mendengar. Tekanan PAM telah menjadi masalah sejak 3 tahun lalu. Ia disebabkan oleh kerusakan pengedap, tetapi sukar untuk mendapatkan alat ganti. Ketua pasukan Kamarul mengangguk. Kemudian dia berkata sesuatu kepada jurutera di sebelahnya. Jurutera itu mencatat pada tablet. Boleh Anda berikan kami spesifikasi alat ganti? Kami akan semaksama ada kami boleh membawanya dari Malaysia. Betul ke? Saya bertanya kembali dengan terkejut. Mereka berkata dengan mudah untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan selama 3 tahun. Sudah tentu. Itulah sebabnya kami datang ke sini. Sejak hari itu, pasukan teknikal Malaysia berjalan di setiap sudut loji penapisan. Mereka bekerja tanpa henti dari jam 6 pagi hingga 10 malam. Mereka bekerja lebih keras daripada kami. Apa yang mengejutkan adalah sikap mereka. Mereka tidak cuba mengajar kami. Sebaliknya, mereka bekerja bersama kami. Mereka melakukannya bersama-sama dengan jurutera kami, walaupun hanya mengetatkan satu skru. Selepas kira-kira seminggu, Ketua Pasukan Kamarul mengadakan mesyuarat umum. 50 jurutera kami berkumpul di Dewan Mesyuarat. Saya akan melaporkan hasil pemeriksaan selama seminggu. Ketua Pasukan Kamarul menghidupkan proyektor. Pelan keseluruhan loji, penapisan muncul di skrin. Tanda merah diletakkan pada setiap bahagian yang bermasalah. Kami menemui 107 masalah serius. Kami akan menguruskannya mengikut keutamaan. Dia menerangkan satu persatu. Apa masalahnya, mengapa ia berlaku, dan bagaimana untuk menyelesaikannya. Semuanya sangat spesifik. Tiada kata-kata abstrak. Kami memerlukan bantuan Anda untuk meneruskan kerja ini. Kami membawa teknologi, tetapi Anda tahu kemudahan ini paling baik. Dewan Mesyuarat bising dengan kata-kata itu. Orang Amerika melayan kami seperti buruh biasa. Mereka hanya menyuruh kami melakukan apa yang disuruh. Tetapi orang Malaysia melayan kami seperti profesional. Malam itu, saya minum bir dengan rakan raja sekerja di sebuah kafe. Semua orang mempunyai ekspresi ingin tahu. Orang Malaysia lebih baik daripada yang kita sangka. Ya,
Mereka sama sekali berbeza daripada orang Amerika. Nampaknya kerja mereka juga teliti. Saya juga bersetuju. Pandangan saya terhadap Malaysia perlahan-lahan berubah. 2 minggu kemudian, sesuatu yang menakjubkan berlaku. Sebuah kapal kontena tiba dari Malaysia. Ia penuh dengan alat ganti penapisan, pengedap pam, injap, tolok tekanan, sensor suhu, pipe, barangan yang tidak dapat kami perolehi selama bertahun-tahun. Ketua pasukan Kamarul telah menunaikan janjinya. Di mana Anda dapatkan semua ini? Saya bertanya. Ketua pasukan Kamarul ketawa dan menjawab, Malaysia mempunyai rangkaian bekalan alat ganti industri yang lengkap. Kebanyakan apa yang Anda perlukan boleh didapati. Kos termasuk dalam kontrak. Anda tidak perlu membayarnya secara berasingan. Saya tidak percaya. Amerika tidak melakukan apa-apa selama sebulan, tetapi Malaysia membawa alat ganti dalam masa 2 minggu. Sejak hari itu, kerja pembaikan sebenar bermula. Jurutera Malaysia dan jurutera kami bekerja dalam pasukan. Pada mulanya terdapat masalah bahasa, tetapi kami cepat membiasakan diri. Apa yang menarik ialah cara orang Malaysia bekerja. Mereka mematuhi manual dengan teliti. Peraturan keselamatan juga dipatuhi dengan ketat. Kadang-kadang kami melakukannya secara sambil lewa, tetapi orang Malaysia tidak akan melakukannya. Mengapa Anda melakukan ini dengan begitu teliti? Saya bertanya. Seorang jurutera Malaysia menjawab, jika Anda tidak melakukannya dengan betul sekali, masalah yang lebih besar akan timbul kemudian. Kemudian, ia akan mengambil lebih banyak masa dan uang. Melakukannya dengan betul dari awal adalah yang paling cepat. Kata-kata itu benar. Sebenarnya, apabila kami bekerja dengan cara Malaysia, kerja selesai lebih cepat, masalah juga kurang. Selepas kira-kira sebulan, perubahan yang ketara berlaku. Kebocoran dari saluran pipe hilang, tekanan stabil, dan perbezaan suhu berkurangan. Yang paling mengejutkan adalah jumlah pengeluaran. Jumlah pengeluaran yang telah jatuh kepada 800.000 tong sehari sejak Amerika masuk, meningkat semula kepada 1 juta tong. Ini berlaku hanya dalam sebulan sejak pasukan teknikal Malaysia tiba. Walau bagaimanapun, perubahan itu bukan hanya teknologi, suasana juga berubah. Orang Malaysia makan bersama kami. Mereka makan makanan yang sama di kantin pekerja. Pengurus Amerika makan secara berasingan. Mereka dihidangkan menu istimewa. Semasa rehat, kami juga bermain bola sepak bersama. Beberapa jurutera Malaysia membawa bola. Kami bergaul dan membahagikan pasukan untuk bermain perlawanan. Orang Malaysia juga suka bola sepak? Sudah tentu. Ia adalah sukan kebangsaan kami. Kami juga bermain di Piala Dunia. Oh, ya ke? Ya, kami menjadi tuan rumah Piala Dunia 2002 mengikut rujukan asal Jepun. Tetapi di sini kita teruskan perbualan biasa. Kami juga ada liga yang kuat. Oh, saya tidak tahu. Sambil berbual seperti ini, Malaysia menjadi lebih dekat. Mereka adalah orang biasa yang suka bola sepak seperti kami, membuat jenaka, dan bimbang tentang keluarga mereka. Pada suatu malam, saya berpeluang bercakap dengan ketua pasukan Kamarul seorang diri. Kami menghisap rokok sambil melihat matahari terbenam di atas bumbung loji penapisan. Apakah perbezaan bekerja dengan Amerika dan bekerja dengan Malaysia? Ketua pasukan Kamarul bertanya. Saya berpikir sejenak. Amerika melihat kami sebagai buruh, tetapi Malaysia melihat kami sebagai rakan sekerja. Ketua pasukan Kamarul mengangguk. Kami tidak boleh melakukan apa-apa seorang diri. Kami tidak boleh melakukan kerja ini tanpa Anda semua. Kami tahu itu. Sejujurnya, pada mulanya saya memandang rendah Malaysia, kata saya dengan jujur. Saya faham. Semua orang berpikir begitu. Kami adalah negara kecil, jawabnya. Tetapi sekarang pandangan saya telah berubah. Terima kasih. Kami berdiam diri seketika. Kesunyian yang selesa. Bolehkah Malaysia juga menggunakan minyak ini? Saya bertanya. Ketua pasukan Kamarul tersenyum. Ia termasuk dalam kontrak. Jika kami meningkatkan pengeluaran, Malaysia akan mengambil sebahagian daripadanya. Sudah tentu, kami akan membayar harga yang adil. Kami tidak akan mengambilnya secara percuma seperti Amerika. Itu adalah rampasan, kan? Kami tidak akan berbuat demikian. Saya tahu kata-katanya ikhlas. Malaysia benar-benar berbeza. Memasuki bulan kedua,
Kabar angin kedengaran. Malaysia akan membawa fasiliti penyimpanan terapung, FSO. FSO? Apa itu? Rakan sekerja bertanya. Ketua pasukan Kamarul menerangkan. Tangki penyimpanan gergasi yang terapung di laut. Ia boleh menyimpan minyak mentah buat sementara waktu. Kami menggunakannya apabila tangki darat tidak mencukupi. Mengapa ia diperlukan? Pengeluaran semakin meningkatkan. Ya, tetapi jika ruang penyimpanan tidak mencukupi, kita perlu menghentikan pengeluaran. Itu tidak boleh berlaku. Orang Malaysia berfikir ke hadapan. Kami hanya melihat masalah di hadapan kami, tetapi mereka melihat beberapa bulan ke hadapan. Sebulan kemudian, FSO tiba. Ia dipasang di luar pesisir Maracaibo. Saiznya luar biasa. Mereka berkata ia boleh menampung 500.000 tong. Sebaik sahaja melihatnya, saya yakin. Malaysia adalah benar. Mereka bukan sekadar bercakap, mereka benar-benar melakukannya. Amerika hanya mengawal, tetapi Malaysia benar-benar melakukan kerja. Saluran pipe mula berbunyi semula. Ia adalah bunyi operasi normal selepas 3 tahun. Uap yang keluar dari loji penapisan juga bersih. Ia adalah bukti bahwa minyak mentah ditapis dengan betul. Tangki simpanan mula penuh. Kapal tangki Malaysia tiba setiap minggu. Mereka memuatkan minyak mentah dan berlepas, dan mereka membayar harganya. Kabar angin mula tersebar di kalangan pekerja lapangan. Orang Malaysia buat kerja dengan baik, 100 kali lebih baik daripada orang Amerika. Gaji pun dibayar penuh, dan kerja pun bertambah. Iya benar. Sejak pasukan teknikal Malaysia tiba, tiada seorang pun yang dipecat di loji penapisan. Malah, terdapat pengambilan baharu, kerana lebih ramai kaki tangan penyelenggaraan diperlukan. Gaji saya juga meningkat. Bukan penyesuaian yang dijanjikan oleh Amerika, tetapi kenaikan sebenar. Syarikat Malaysia memperkenalkan sistem bonus. Mereka akan memberikan elaun tambahan jika matlamat pengeluaran dicapai. Kami bekerja keras. Buat pertama kali, kami merasakan kepuasan bekerja. Kami tidak hanya melakukan kerja yang disuruh, tetapi kami berasa seperti tuan. Pada bulan ketiga, ketua pasukan Kamarul berkata dia akan pergi. Dia akan kembali ke Malaysia. Dia berkata ketua pasukan baharu akan datang, tetapi kami berasa sedih. Pada hari terakhir, kami mengadakan parti kecil. Kami juga menyediakan kek ringkas di kantin pekerja. Terima kasih. Kami mempunyai pengalaman yang baik berkat Anda semua, kata ketua pasukan Kamarul sambil memberi salam. Kami bertepuk tangan. Kami yang patut berterima kasih. Anda telah menyelamatkan kami, kata saya. Ia adalah dari hati. Malam itu, saya pulang dan berfikir. Terdapat perbezaan mutlak antara sebelum dan selepas Malaysia datang. Amerika kuat, tetapi Malaysia mempunyai keupayaan. Amerika memberi arahan, tetapi Malaysia bekerja bersama. Dan yang paling penting, Malaysia menghormati kami. Buat pertama kali pada hari itu, saya berfikir, minyak ini jatuh ke tangan Malaysia pun tidak mengapa. Tidak, sebaliknya, ia kelihatan baik. 3 bulan berlalu, dan loji penapisan telah berubah sepenuhnya. Ia bukan sahaja kembali ke keadaan sebelumnya. Ia jauh lebih baik. Ketua pasukan Malaysia yang baharu mengambil alih. Namanya Encik Hazwan. Dia sedikit lebih muda daripada ketua pasukan Kamarul dan penuh dengan tenaga. Pada mesyuarat pertama, dia membuat cadangan yang mengejutkan. Mulai sekarang, kami akan menghantar jurutera Venezuela ke Malaysia untuk latihan Dewan Mesyuarat Bising. Berapa ramai yang akan dihantar untuk latihan di Malaysia? Seseorang bertanya. 20 orang sebagai kumpulan pertama. Ia adalah kursus 3 bulan. Anda akan belajar teknologi terkini di loji penapisan di Pengerang dan Kerteh. Kos akan ditanggung sepenuhnya oleh syarikat. Tiket penerbangan, penginapan, makanan, yuran latihan, semuanya. Gaji juga akan dibayar sepenuhnya. Saya tidak percaya. Amerika tidak membelanjakan uang untuk kami. Tetapi Malaysia cuba mendidik kami. Mengapa Anda melakukan begitu banyak? Saya bertanya. Ketua pasukan Hazwan menjawab dengan serius. Apabila Anda berkembang, kilang ini juga akan berkembang. Kami akan pergi suatu hari nanti. Pada masa itu, Anda mesti dapat mengendalikannya sendiri. Hati saya tersentuh dengan kata-kata itu. Malaysia tidak cuba menguasai kami selama-lamanya.
Mereka coba membantu kami berdikari. Saya juga dipilih untuk kumpulan pertama, salah seorang daripada 20 orang. Sebelum berlepas, hati saya berdebar, karena saya akan melihat negara Malaysia secara langsung. Saya terkejut apabila tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur Kelia. Lapangan terbang itu sangat bersih, berkilauan. Orang ramai bergerak dengan teratur. Ini Malaysia ke? Rakan sekerja berkata dengan terkejut. Kami fikir Malaysia hanyalah sebuah negara pulau biasa, tetapi apabila melihatnya secara langsung, ia sama sekali berbeza. Di dalam bas menuju ke Pengerang, saya melihat keluar tingkap dan terkejut lagi. Lebuh raya itu sangat lebar dan bersih. Kereta memandu laju, tetapi tiada kemalangan. Semua orang mematuhi lorong. Orang di sini pandu kereta dengan baik. Mereka ikut semua lampu isyarat. Sama sekali berbeza daripada Venezuela. Apabila kami tiba di loji penapisan Pengerang, saya terdiam. Skalanya melebihi imajinasi. Ia 5 kali lebih besar daripada loji penapisan Maracaibo kami. Semua ini loji penapisan? Tengok sana. Bilangan tangki itu. Saluran pipe juga sangat banyak. Kami benar-benar kagum. Latihan bermula. Ia sukar dari hari pertama. Dari jam 8 pagi hingga 6 petang adalah latihan teori. Keesokan harinya, latihan praktikal juga dijalankan serentak. Apa yang menakjubkan adalah kandungan latihan. Loji penapisan Malaysia diotomasi sepenuhnya. Semuanya dipantau di bilik kawalan pusat. Tekanan, suhu, kadar aliran, komposisi kimia, semuanya boleh disemak dalam masa nyata. Berapa ramai pekerja yang diperlukan untuk satu sistem ini? Saya bertanya. Pensyarah Malaysia menjawab, kira-kira 10 orang, termasuk kaki tangan giliran. Itu adalah kerja yang memerlukan 50 orang sebelum ini. Jadi, bagi pekerja melakukan kerja yang lebih khusus, seperti pengurusan kualiti, penambahbaikan proses, dan pemeriksaan keselamatan. Saya faham, Malaysia menyerahkan buruh biasa kepada mesin dan membiarkan manusia melakukan kerja yang lebih bernilai. Selepas kira-kira 2 minggu, terdapat latihan malam. Loji penapisan beroperasi 24 jam sehari, jadi kami perlu belajar kerja malam juga. Malam itu, saya melihat pemandangan yang menakjubkan. Seluruh loji penapisan bersinar dengan cahaya. Terdapat lampu di setiap saluran pipe dan tanda keselamatan jelas. Walaupun malam, ia terang seperti siang hari. Mengapa Anda menjadikannya begitu terang? Untuk keselamatan. Kemalangan berlaku dalam gelap. Ya, keselamatan. Orang Malaysia mementingkan keselamatan. Mereka tidak mengabaikan walaupun perkara kecil. Pada bulan pertama, kami dimasukkan ke dalam kerja sebenar. Sudah tentu di bawah pengawasan jurutera Malaysia. Ia adalah kerja pemeriksaan loji penapisan. Cara Malaysia benar-benar sistematik. Kami mengadakan mesyuarat sebelum kerja. Apa yang perlu dilakukan, apa risiko yang ada, siapa yang bertanggung jawab untuk apa, semuanya diputuskan. Dan semasa kerja, kami terus menyemak. Kami melaporkan keadaan melalui radio setiap 10 menit. Jika masalah timbul, kami hentikannya serta-merta. Mengapa orang Malaysia bekerja begitu perlahan? Seorang rakan sekerja mengeluh, karena kami sudah biasa tergesa-gesa. Pengurus Malaysia menjawab, ia tidak perlahan, ia tepat. Jika Anda tergesa-gesa dan membuat kesilapan, ia akan mengambil lebih banyak masa. Melakukannya dengan betul dari awal adalah yang paling cepat. Beberapa hari kemudian, saya sadar kata-kata itu benar. Bekerja dengan cara Malaysia, tiada kesilapan. Tidak perlu mengulang kerja. Akhirnya, masa dijimatkan. Pada bulan kedua, kami menerima latihan proses kimia. Kami belajar bagaimana untuk memisahkan minyak mentah dan bagaimana untuk menggunakan komposisi kimia. Saya mengetahui fakta yang menakjubkan. Malaysia hampir tidak membuang minyak mentah. Petrol, diesel, minyak tanah adalah asas, dan nafta, asfalt. Malah sulfur digunakan sepenuhnya. Anda juga menjual sulfur? Sudah tentu. Ia digunakan untuk membuat baja. Jika dibuang, ia mencemarkan alam sekitar, tetapi jika digunakan, ia menjanawang.
Ia adalah kemuncak kecekapan. Malaysia mengeluarkan nilai sehingga titisan minyak mentah yang terakhir. Pada saat itu, saya sadar. Mengapa Malaysia kuat? Mereka tidak membazir. Mereka menggunakan segala-galanya sepenuhnya. Ya mungkin karena mereka adalah negara yang tidak mempunyai banyak sumber, jadi mereka terpaksa mementingkan kecekapan. Pada suatu malam, kami makan makanan Malaysia di sebuah restoran berhampiran asrama. Ia adalah hidangan tom yum yang pedas tetapi lazat. Berita disiarkan di TV restoran. Ia dalam bahasa Malaysia, jadi saya tidak faham, tetapi Venezuela muncul di skrin. Ia adalah rekaman logi penapisan kami. Saya bertanya kepada pemilik restoran, apa kandungan berita itu? Pemilik itu menerangkan, ia adalah berita bahwa syarikat Malaysia telah berjaya dalam perniagaan minyak Venezuela. Pengeluaran telah meningkat sebanyak 30%. 30%? Ya. Mereka juga berkata banyak pekerjaan telah diwujudkan. Hati saya penuh. Kerja yang kami lakukan disiarkan di berita Malaysia. Apa pendapat orang Malaysia tentang Venezuela? Saya bertanya. Pemilik itu ketawa dan menjawab, mereka mempunyai pandangan yang baik. Orang suka budaya Amerika Selatan. Ia terasa hangat. Saya merasakan kehangatan. Malaysia bukan hanya menggunakan kami. Mereka benar-benar mengambil berat. Pada bulan ketiga, latihan hampir tamat. Pada minggu terakhir, mereka membenarkan kami melawat Kuala Lumpur. Kuala Lumpur adalah kejutan lain. Bangunan pencakar langit berderet, transit aliran massa, MRT, bersih dan tepat. Orang ramai bergerak dengan pantas, tetapi tidak huru-hara. Berjalan di jalan Bukit Bintang, seorang rakan sekerja berkata, boleh kamu percaya negara ini pernah musnah akibat peperangan? Ya, saya tidak percaya mereka menjadi seperti ini dalam 70 tahun. Bolehkah kita juga melakukannya? Saya mengangguk. Boleh. Malaysia sedang membantu kita, kan? Malam itu, saya menelepon ketua pasukan Hazwan. Saya bertanya tentang keadaan di Venezuela. Semua orang melakukannya dengan baik. Mereka sedang menunggu Anda semua kembali. Bagaimana dengan loji penapisan? Pengeluaran terus meningkat. Ia telah mencapai 1,1 juta tong sehari. 1,1 juta tong. 300.000 tong lebih daripada ketika Amerika datang. Berita lain, ketua pasukan Hazwan teragak-agak sedikit. Pihak Amerika nampaknya agak tidak selesa. Mereka pikir Malaysia terlalu berjaya. Apa maksudnya? Jika kami meningkatkan pengeluaran, bahagian Malaysia juga akan meningkatkan. Mereka tidak suka itu. Saya menjadi sedikit bimbang. Bagaimana jika Amerika mengganggu? Adakah ia akan baik-baik saja? Jangan risau. Kami melakukan apa yang kami janjikan dalam kontrak. Tiada masalah, suara ketua pasukan Hazwan penuh keyakinan. Pada hari terakhir latihan, terdapat majelis penutup. Ia diadakan di auditorium Ibu Pejabat Perdana Oil, Gas. Pengarah syarikat datang sendiri. Naib Presiden menyampaikan ucapan tahniah. Anda semua kini adalah jambatan teknologi yang menghubungkan Malaysia dan Venezuela. Sila gunakan apa yang Anda pelajari dengan baik di lapangan. Kami menerima sijil tamat kursus seorang demi seorang. Kami berjabat tangan dan mengambil gambar. Ia adalah sijil rasmi, sijil yang diiktiraf bersama oleh Kerajaan Malaysia dan Kerajaan Venezuela. Adakah ini benar-benar berguna? Seorang rakan sekerja bertanya. Pegawai yang bertanggung jawab menjawab, sudah tentu, dengan kelayakan ini, Anda boleh bekerja sebagai jurutera penapisan di mana-mana sahaja di dunia. Wah, kami teruja. Kami mendapat pengiktirafan antara bangsa. Di dalam kapal terbang kembali ke Venezuela, saya berpikir, saya belajar banyak dalam 3 bulan. Saya belajar teknologi, tetapi saya belajar perkara yang lebih penting. Sikap bekerja, sikap terhadap keselamatan, kepentingan kecekapan, dan yang paling utama, penghormatan. Orang Malaysia menghormati kami. Mereka melayan kami sebagai rakan profesional yang sama. Itu adalah perbezaan terbesar. Apabila kami tiba di Maracaibo, rakan sekerja datang menjemput kami. Semua orang gembira. Bagaimana? Hebat. Malaysia memang menakjubkan. Banyak belajar? Ya, sangat banyak. Sekarang,
kita boleh menjadi seperti Malaysia. Keesokan harinya saya datang bekerja, loji penapisan menjadi lebih bersih. Pasukan Malaysia meneruskan kerja penambahbaikan. Ketua pasukan Hazwan menyambut kami. Selamat kembali. Ya, saya benar-benar belajar banyak. Bagus. Sekarang adalah masa untuk menggunakan apa yang Anda pelajari. Saya mula menyampaikan kandungan latihan kepada rakan sekerja saya. Kami menerapkan cara Malaysia di lapangan kami. Pada mulanya ia janggal, tetapi kami semakin biasa. Sebulan kemudian, perubahan yang menakjubkan muncul. Kecekapan kerja meningkat, kesilapan berkurangan, dan tiada kemalangan keselamatan. Yang paling penting, kami boleh melakukannya sendiri. Kami boleh meneruskan kerja tanpa jurutera Malaysia. Dalam mesyuarat pada suatu hari, Ketua Pasukan Hazwan berkata, "Mulai sekarang, Anda semua yang harus memimpin. Kami hanya akan membantu di sisi." Saya sangat gembira dengan kata-kata itu. Akhirnya, kami berasa seperti tuan. Seseorang menampal poster di papan kenyataan loji penapisan. "Terima kasih Malaysia, Anda memberi kami teknologi." Tanda tangan berderet di bawah. Hampir semua pekerja menandatanganinya. Saya juga menandatangani. Ia adalah dari hati. Malaysia tidak mengeksploitasi kami. Sebaliknya, mereka mendidik kami. Mereka tidak memberi kami ikan, tetapi mereka mengajar kami cara memancing. Malam itu, saya pulang dan berpikir, Amerika kuat, tetapi Malaysia bijak. Amerika mengawal, tetapi Malaysia bekerja sama. Amerika memberi arahan, tetapi Malaysia membantu. Itulah sebabnya kami menyambut baik Malaysia. Minyak masih berada di tanah kami, tetapi sekarang kami boleh menggunakannya dengan betul. Berkat Malaysia, di lapangan, kata-kata seperti ini mula tersebar. Pengurusan minyak Malaysia adalah pilihan yang sangat baik. Saya juga bersetuju, ia adalah pilihan yang sangat baik. 6 bulan berlalu sejak kami mula bekerja dengan Malaysia. Loji penapisan kini stabil sepenuhnya. Pengeluaran melebihi 1,2 juta tong sehari. Ini adalah peningkatan sebanyak 50% daripada ketika Amerika datang. Walau bagaimanapun, perubahan itu bukan hanya dalam bahagian teknikal. Hati orang telah berubah. Pada suatu hari, kami makan tengah hari di kantin pekerja. Pengurus Amerika duduk di meja sebelah. Mereka masih makan secara berasingan. Dengan menu istimewa, jurutera Malaysia duduk di meja yang sama dengan kami dan makan makanan yang sama. Hari itu adalah arepa dan kacang hitam. Orang Malaysia pada mulanya janggal, tetapi kini mereka makan dengan baik. "Ini sedikit mirip dengan makanan Malaysia," kata seorang jurutera Malaysia. "Bahagian mana?" "Hidangan kacang. Kami juga makan banyak kacang, seperti nasi lemak atau kuih muih." "Oh ya ke? Saya ingin mencobanya nanti. Saya akan buatkan nasi lemak untuk Anda lain kali. Saya juga akan bawa sambal." Perbualan seperti ini adalah semula jadi. Orang Malaysia berminat dengan budaya kami. Orang Amerika tidak berminat. Selepas makan tengah hari, seorang pengurus Amerika memanggil saya. "Mari kita bercakap sekejap." Saya mengikutnya ke pejabat. Dia menutup pintu dan berkata, "Kamu terlalu rapat dengan orang Malaysia kebelakangan ini." "Rapat? Kamu tidak patut lupa di bawah siapa kamu bekerja. Sumber minyak ini di bawah rejim pengurusan antarabangsa." Saya marah seketika, tetapi saya menahan diri. Malaysia mendidik kami. Mereka memberi kami teknologi. "Apa yang Anda berikan kepada kami?" Wajah pengurus itu mengeras. "Kami menyediakan keselamatan. Tanpa kami, Maro masih akan merosakkan negara ini." "Keselamatan? Mengawasi kami adalah keselamatan? Berhati-hati." Sikap seperti itu boleh menyebabkan masalah. Saya tidak berkata apa-apa lagi, tetapi saya membuat keputusan dalam hati saya. Kami menyokong Malaysia. Malam itu, saya minum dengan rakan sekerja. Semua orang mempunyai pengalaman yang serupa. Orang Amerika coba menyekat Malaysia. Mereka suruh kita menjauhkan diri daripada orang Malaysia. Merepek, betapa baiknya Malaysia kepada kita. Seorang rakan sekerja berkata dengan serius, "Sejujurnya, apa yang Amerika lakukan, menangkap Maro, itu untuk kepentingan mereka sendiri kan? Mereka tidak melakukan apa-apa untuk kita." Betul, Malaysia berbeza. Mereka benar-benar membantu kita.
gaji pun dinaikkan, dan kita diberi latihan. Kerja pun bertambah. Anak saudara saya pun dapat kerja di loji penapisan. Suasana adalah jelas. Pekerja lapangan menyokong Malaysia. Beberapa hari kemudian, kami mengadakan tinjauan pendapat di kalangan semua pekerja di ibu pejabat. Ia adalah permintaan dari pihak Amerika. Atas nama menyiasat kepuasan pekerja, terdapat item tinjauan seperti ini. Adakah Anda berpuas hati dengan sistem pengurusan minyak semasa? Apa pendapat Anda tentang kerjasama dengan syarikat asing? Sila tulis secara bebas pendapat Anda tentang hala tuju operasi masa depan. Saya menulis dengan jujur. Saya menyokong kerjasama dengan Malaysia secara aktif. Mereka melayan kami sebagai rakan sekerja dan memberi kami bantuan praktikal. Saya mahu terus bekerja dengan Malaysia. Kemudian, saya mendengar bahawa majoriti pekerja menjawab perkara yang sama. Seminggu kemudian, hasil tinjauan keluar. Ia tidak didedahkan, tetapi kami mendengarnya melalui kabar angin. Kepuasan pekerja 85%, sokongan kerjasama Malaysia 92%. Pihak Amerika terkejut, kerana ia sama sekali berbeza daripada jangkaan mereka. Pada masa itu, pegawai dari kerajaan sementara dari Caracas melawat loji penapisan. Ia adalah kerajaan boneka yang ditubuhkan oleh Amerika. Atas nama lawatan, semua pekerja berkumpul. Seorang pegawai berdiri di podium dan berkata, "Terima kasih atas kerja keras Anda. Masa depan Venezuela berada di tangan Anda," kata-kata formal. Walau bagaimanapun, semasa sesi soal jawab, seorang wakil kesatuan mengangkat tangan. "Saya ada satu soalan. Kemana hasil minyak pergi?" Pegawai itu teragak-agak. Itu masalah yang rumit. Ia di bawah rejim pengurusan antarabangsa. Sila beritahu kami secara spesifik. Berapa banyak uang yang kami perolehi daripada minyak yang kami hasilkan kembali kepada rakyat Venezuela? Terdapat keheningan. Pegawai itu tidak dapat menjawab dengan betul. Pada masa itu, ketua pasukan Hazwan berdiri. "Bolehkah saya jawab?" Pegawai itu mengangguk dengan enggan. Bayaran minyak mentah yang dibayar oleh Malaysia dimasukkan sepenuhnya ke dalam akaun syarikat pengekspor minyak negara Venezuela. Ia diproses secara telus. Kami mempunyai semua dokumen bukti. Jadi, kemana uang itu pergi? Seseorang bertanya. Ketua pasukan Hazwan memandang pegawai itu. Pegawai itu menjawab dengan enggan. Sebahagian digunakan untuk operasi negara, dan sebahagian lagi digunakan untuk membayar balik hutang. Hutang? Hutang kepada siapa? Itu rahasia negara. Dewan Bising. Semua orang faham. Ia adalah hutang kepada Amerika. Dalam perjalanan pulang, saya bercakap dengan rakan sekerja. Akhirnya, Amerika yang ambil semuanya. Kan? Ya, kami hanya bekerja, dan Malaysia membayar harga yang adil untuk membelinya, tetapi Amerika mengambilnya secara percuma. Kemarahan memuncak. Tetapi kami tidak dapat berbuat apa-apa, kerana kami lemah. Walau bagaimanapun, beberapa hari kemudian, berita harapan kedengaran. Kerajaan Malaysia akan melabur dalam projek pembinaan Venezuela. Ketua pasukan Hazwan menerangkan, bank-bank Malaysia akan menyediakan pinjaman $1 bilion. Ia akan digunakan untuk pembinaan infrastruktur. $1 bilion? Ya, ia akan digunakan untuk membina jalan raya, pelabuhan, dan stesen jana kuasa. Sudah tentu, syarikat Malaysia akan melaksanakannya, tetapi mereka akan menggaji pekerja Venezuela. Maksudnya, akan ada kerja? Betul. Puluhan ribu pekerjaan akan diwujudkan. Ini sama sekali berbeza. Amerika hanya mengawal, tetapi Malaysia melabur. Mereka benar-benar cuba memulihkan ekonomi Venezuela. Apabila kabar angin tersebar, reaksi orang ramai menjadi hangat. Malaysia memang menakjubkan. Mereka bukan hanya mengambil minyak. Mereka membantu kita. Mereka adalah tahap yang berbeza daripada Amerika. Perubahan juga dirasai di bandar. Produk Malaysia semakin banyak di kedai. Telefon pintar, Samsung. Keep the general brand reference or replace with a generic regional brand. Televisyen Panasonic, keep reference. Kereta Proton. Orang ramai mula mengkarinya. Seorang pemilik kedai berkata, produk Malaysia laris kebelakangan ini.
Orang ramai memandang baik Malaysia. Mengapa? Kes minyak. Mereka kata Malaysia melayan kita dengan baik, berbeza dengan orang Amerika. Ya benar, persepsi orang telah berubah. Pada suatu malam, saya menonton TV di rumah. Ia adalah berita perdana. Penyampai berkata, menurut tinjauan pendapat terkini, 78% rakyat Venezuela menyokong kerjasama ekonomi dengan Malaysia. 78%. Itu adalah angka yang besar. Berita itu berterusan. Sebaliknya, kepercayaan terhadap Amerika Syarikat hanya 42%. Pandangan skeptikal terhadap peranan Amerika selepas rejim Maro semakin kuat. Komen dimuat naik di ruangan komen. Malaysia menghormati kami. Amerika memberi arahan, Malaysia bekerja sama. Kami mendapat kerja berkat Malaysia. Anak saya kata dia nak belajar bahasa Malaysia. Komen terakhir itu mengagumkan. Generasi muda mula berminat dengan Malaysia. Keesokan harinya, saya melihat pemandangan yang menarik di loji penapisan. Beberapa pekerja muda melihat buku bahasa Malaysia semasa waktu rehat makan tengah hari. Korang belajar bahasa Malaysia? Ya, kami fikir, ia perlu jika kami bekerja dengan syarikat Malaysia. Susah ke? Agak susah tapi seronok. Kami belajar sambil menonton drama Malaysia. Pemandangan seperti ini dapat dilihat di mana-mana. Kelas bahasa Malaysia juga dibuka. 2 tempat dibuka di Maracaibo. Perbincangan tentang Malaysia juga timbul dalam mesyuarat kesatuan. Bagaimana jika kita mengeluarkan kenyataan rasmi bahwa kita menyokong Malaysia secara aktif? Seorang wakil mencadangkan. Idea yang bagus. Mari kita keluarkan kenyataan. Beberapa hari kemudian, kenyataan dikeluarkan atas nama Persekutuan Kesatuan Sekerja. Pekerja minyak Venezuela menyokong sepenuhnya kerjasama dengan Malaysia. Malaysia adalah rakan kongsi sejati yang melayan kami sebagai rakan sekerja, berkongsi teknologi, dan berkembang bersama. Kenyataan itu dilaporkan di media seluruh negara. Reaksi adalah hangat. Seorang kolumnis di Caracas menulis, yang merampas adalah Amerika, yang bekerja bersama adalah Malaysia. Ini adalah pengakuan jujur pekerja lapangan. Artikel itu menjadi terkenal. Orang ramai mula memetiknya. Kedutaan Amerika terkejut. Karena sentimen awam Venezuela mengalir berbeza daripada jangkaan mereka. Mereka membalas melalui media. Amerika campur tangan untuk kebebasan dan demokrasi Venezuela. Bukan untuk kepentingan ekonomi. Tetapi, tiada siapa yang percaya. Karena kami yang bekerja di lapangan tahu yang terbaik. Pada suatu hari, Ketua Pasukan Hazwan bertanya dengan berhati-hati, adakah terdapat tekanan daripada pihak Amerika? Ada. Mereka suruh kami tidak rapat dengan Malaysia. Adakah Anda masih boleh terus bekerja? Saya ketawa dan menjawab, sudah tentu. Kami menyokong Malaysia. Anda telah menyelamatkan kami. Senyuman merebak di wajah Ketua Pasukan Hazwan. Terima kasih. Kami juga akan melakukan yang terbaik. Malam itu, saya berkata kepada istri saya, sayang, masa depan anak-anak kita akan cerah. Kenapa? Karena Malaysia ada di sini. Mereka tidak akan meninggalkan kita. Istri saya juga mengangguk. Ya, orang Malaysia baik. Anak jiran pun dapat kerja di syarikat Malaysia. Perbualan yang serupa berlaku di seluruh Venezuela. Kepercayaan terhadap Malaysia terkumpul. Dan kami yakin, Amerika cuba menguasai kami, tetapi Malaysia cuba bersama kami. Amerika menghantar tentera, tetapi Malaysia menghantar juru teknik. Amerika memberi arahan, tetapi Malaysia mendidik. Itulah sebabnya kami menyambut baik Malaysia. Seseorang meletakkan spanduk di pintu utama loji penapisan. Malaysia dan Venezuela, masa depan bersama. Pengurus Amerika tidak senang, tetapi tiada siapa yang menurunkannya. Kerana itu adalah hati kami. Kami benar-benar menyambut baik pengurusan minyak 33 bilion tong oleh Malaysia. Apabila kerjasama dengan Malaysia menjadi lebih serius, perkara yang menakjubkan terus berlaku. Walau bagaimanapun, tidak semua orang gembira. Pada suatu pagi saya datang bekerja, suasana di loji penapisan berbeza. Pekerja berkumpul dan berbisik. Apa yang berlaku? Saya bertanya. Rakan sekerja menunjukkan telepon bimbitnya. Ia adalah artikel berita China dan Rusia.
mengancam protes kerjasama pengagihan minyak Venezuela. Saya membaca artikel itu. Ia adalah kandungan yang juru cakap Kementerian Luar Cina mengeluarkan kenyataan. Minyak Venezuela pada asalnya adalah kontrak jangka panjang dengan Cina. Malaysia merampas ini adalah melanggar perjanjian antara bangsa. Rusia juga membuat tuntutan yang serupa. Rusia melabur berbilion-bilion dolar di Venezuela. Kami sepatutnya menerima minyak sebagai balasan, tetapi campur tangan Malaysia adalah tidak adil. Ketegangan berlaku. China dan Rusia mula bergerak. Mesyuarat kecemasan dipanggil pada waktu petang. Ketua pasukan Hazwan menerangkan, kami menjangkakannya. China dan Rusia mempunyai kontrak dengan rejim Maro, tetapi rejim itu telah runtuh, dan kontrak juga terbatal. Jadi, tiada masalah kan? Seseorang bertanya, secara sah tiada masalah, tetapi mereka akan mendesak dengan kekuatan, bukan undang-undang. Apa maksud Anda? Ketua pasukan Hazwan berkata dengan wajah serius. Mereka mungkin mengganggu pengangkutan maritim. Dewan Mesyuarat senyap. Pengangkutan maritim, itu adalah talian hayat. Jika kapal tangki disekat, semuanya akan berakhir. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang aneh berlaku. Sebuah kapal tangki Malaysia dihampiri oleh kapal yang tidak dikenali semasa melalui terusan. Ketua pasukan Hazwan mengadakan taklimat kecemasan. Kapal tangki kami diancam malam tadi. Nasib baik tiada kerusakan, tetapi situasinya serius. Kerja siapa, kami tidak pasti. Tetapi dari keadaan itu, Ketua pasukan Hazwan tidak menghabiskan kata-katanya. Tetapi kami tahu, China atau Rusia berada di belakang. Malam itu, kawalan keselamatan di sekitar loji penapisan diperketatkan. Tentera Venezuela ditempatkan. Marin AS juga meningkatkan rondaan. Adakah akan berlaku perang? Rakan sekerja bertanya dengan cemas. Tidak mungkin sampai begitu. Tetapi saya juga tidak pasti. Seminggu kemudian, berita yang lebih serius kedengaran. Lanun mula beroperasi di kawasan laut berhampiran Somalia. Somalia? Apa kaitannya dengan kita? Saya bertanya. Ketua pasukan Hazwan membentangkan peta. Sebahagian daripada kapal tangki kami pergi ke Asia melalui terusan Suez. Mereka mesti melalui Somalia. Lanun? Masih ada Lanun ke? Ada. Dan kebelakangan ini, aktiviti mereka tiba-tiba menjadi aktif. Terdapat maklumat bahwa seseorang menyokong mereka dari belakang. Seseorang. Semua orang tahu siapa orang itu. Selepas mesyuarat, saya bercakap dengan rakan sekerja. Cina upah Lanun ke? Atau mungkin Rusia? Mereka gila ke? Boleh ke perkara macam tu berlaku? Dalam perang minyak, apa sahaja boleh berlaku. Kerana 30,3 bilion tong dipertaruhkan. Suasana adalah berat. Bekerja dengan Malaysia adalah baik, tetapi kami tertanya-tanya sama ada kami perlu menanggung bahaya seperti ini. Malam itu, istri saya bertanya dengan wajah bimbang apabila saya pulang. Tengok berita, kapal diserang. Tak apa, tiada kerosakan. Walaupun begitu, saya takut. Adakah keselamatan awak terjamin? Saya selamat di sini. Jangan risau. Tetapi saya juga cemas. Beberapa hari kemudian, email umum datang dari ibu pejabat. Kandungannya adalah, Kerajaan Malaysia telah menyediakan langkah balas. Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM, akan menjalankan misi pengiring, TLDM. Saya tidak tahu apa itu. Saya mencari dan mendapati ia adalah organisasi yang sepadan dengan Tentera Laut Malaysia. Mereka sudah beroperasi di kawasan Laut Somalia. Tentera Malaysia akan melindungi kita? Rakan sekerja bertanya dengan terkejut. Nampaknya begitu. Hebat. Kami fikir mereka adalah negara pulau kecil, tetapi mereka juga ada tentera. Mestilah ada. Saya semakin terkejut apabila mengetahui satu persatu tentang Malaysia. Ia adalah negara yang jauh lebih kuat daripada yang kami sangka. 2 minggu kemudian, Ketua Pasukan Hazwan menyampaikan berita baik. Sebuah kapal pengiring TLDM telah tiba. Ia akan mengiringi kapal tangki kita mulai sekarang. Kapal pengiring? Ya, ia adalah kapal perang terkini. Kapal yang dibanggakan oleh TLDM. Beberapa hari kemudian, kapal pengiring itu memasuki pelabuhan Maracaibo. Saya keluar untuk melihat. Saiznya luar biasa. Senjata padat di badan kelabu,
radar berputar, dan pelancar peluru berpandu juga kelihatan. Bendera Malaysia berkibar di atas dek. Pemandangan itu entah bagaimana menenangkan. Pegawai TLDM turun. Mereka semua memakai pakaian seragam yang kemas. Postur mereka juga tegak. Seorang yang kelihatan seperti komander berjabat tangan dengan ketua pasukan Hazwan. Kemudian, dia memberi salam kepada kami. Salam sejahtera, saya Kapten Amir dari TLDM. Saya bertanggung jawab untuk pengangkutan maritim Anda yang selamat. Tepukan gemuruh meletus. Kami benar-benar berterima kasih. Sejak hari itu, kapal tangki Malaysia berlayar di bawah pengiring kapal pengiring. Ia selamat walaupun melalui kawasan Somalia. Pernah sekali, kapal Lanun benar-benar menghampiri, tetapi mereka melarikan diri apabila melihat kapal pengiring Malaysia. Lanun pun tak bodoh. Mereka tak berani lawan kapal perang. Rakan sekerja ketawa. Namun, China dan Rusia tidak berputus asa. Suatu hari, berita mengejutkan muncul. Tentara Laut Cina cuba menahan kapal tangki Malaysia di Laut Cina Selatan. Saya meremang apabila membaca artikel itu. Pasukan pengawal pantai Cina mengeluarkan perintah berhenti kepada kapal tangki Malaysia. Atas nama disyaki memancing secara haram, yang merupakan alasan yang tidak masuk akal. Kapal tangki buat apa memancing? Betul, itu alasan semata-mata. Cina dah gila ke? Seluruh loji penapisan tegang. Kami fikir sesuatu yang buruk akan berlaku jika ini berterusan. Walau bagaimanapun, 2 hari kemudian, berita yang menakjubkan kedengaran. Armada ke-7 AS bergerak ke Laut Cina Selatan. Mereka berkata kumpulan serangan kapal induk Amerika telah bergerak untuk melindungi kapal tangki Malaysia. Mengapa Amerika? Rakan sekerja keliru. Saya juga heran. Amerika sedang menyekat Malaysia, kan? Ketua pasukan Hazwan menerangkan, ia rumit. Amerika menyekat Malaysia, tetapi mereka lebih membenci Cina. Jadi, mereka menyokong Malaysia. Musuh kepada musuh adalah kawan. Begitulah keadaannya. Tambahan pula, Malaysia adalah sekutu Amerika. Mereka tidak boleh meninggalkan sekutu mereka. Saya tidak tahu politik antara bangsa begitu rumit. Beberapa hari kemudian, terdapat konfrontasi tegang di Laut Cina Selatan. Cina, kapal pengiring Malaysia, dan kapal induk Amerika saling berhadapan. Akhirnya, Cina berundur. Mereka tidak dapat berdepan dengan kapal induk Amerika. Kapal tangki Malaysia berjaya melintas, tentara Laut Cina berundur. Kami menghela nafas lega apabila melihat berita itu. Syukur, hampir berlaku perang. Tetapi semua orang tahu, ini bukan penamat. Rusia juga tidak berdiam diri. Mereka menekan kerajaan sementara Venezuela dengan cara yang berbeza. Duta Rusia bertemu dengan pemangku presiden. Rusia adalah kawan lama Venezuela. Lebih bijak untuk memilih negara seperti Malaysia. Kerajaan boneka itu goyah. Kerana pengaruh Rusia tidak boleh dipandang rendah. Kabar angin tersebar di loji penapisan. Kerajaan mungkin membatalkan kontrak Malaysia. Tak mungkin. Betapa baiknya Malaysia kepada kita. Di peringkat atas, ia berbeza, tekanan politik kuat. Kebimbangan semakin meningkat. Pada saat itu, kesatuan bergerak. Wakil pekerja minyak seluruh negara pergi ke Caracas. Mereka mengadakan demonstrasi di hadapan pejabat kerajaan boneka. Tunaikan kontrak Malaysia. Dengar suara pekerja. China dan Rusia mengeksploitasi kami. Demonstrasi itu aman, tetapi kuat. Beribu-ribu orang berkumpul. Saya juga mengambil bahagian. Saya berdiri memegang kadbod. Malaysia menyelamatkan kami. Jangan khianat. Media datang untuk membuat liputan. Seorang wartawan menghalalkan mikrofon kepada saya. Mengapa Anda menyokong Malaysia? Saya menjawab dengan jujur. Malaysia melayan kami sebagai rakan sekerja. Mereka memberi kami teknologi dan mewujudkan pekerjaan. China dan Rusia tidak berbuat demikian. Mereka hanya menggunakan kami. Temu bual itu disiarkan di seluruh negara. Reaksi adalah hangat. Komen membanjiri media sosial. Pekerja betul, jangan tinggalkan Malaysia. China dan Rusia bukan kawan. Sentimen awam bergerak. Seminggu kemudian, kerajaan boneka mengeluarkan kenyataan.
Kerajaan Venezuela akan terus mengekalkan kerjasama minyak dengan Malaysia. Sorakan meletus, kami menang. Malam itu, pesta kecil diadakan di loji penapisan. Ketua pasukan Hazwan juga datang. Terima kasih kepada Anda semua, terima kasih banyak, kata ketua pasukan Hazwan dari hati. Saya menjawab, kami yang patut berterima kasih, kerana Anda tidak berputus asa dengan kami. Kami menjulang gelas bir, Malaysia dan Venezuela bersama. Tetapi semua orang tahu, China dan Rusia tidak akan berputus asa dengan mudah. Ujian yang lebih besar akan datang, dan ujian itu datang dengan segera di laut. Saya tidak akan lupa malam itu seumur hidup saya. Ia adalah tengah malam. Telepon bimbit saya berdering seperti orang gila. Ia adalah ketua pasukan Hazwan. Datang ke ibu pejabat sekarang, keadaan kecemasan. Suaranya bergetar, ia luar biasa. Saya berpakaian tergesa-gesa dan memandu kereta. Bangunan ibu pejabat terang benderang. Walaupun tengah malam, orang ramai-ramai. Saya memasuki bilik mesyuarat dan ketua pasukan Hazwan, Kapten Amir Malaysia, dan juga pengurus Amerika berkumpul. Apa yang berlaku? Saya bertanya. Ketua pasukan Hazwan menghidupkan skrin. Image satelit dipaparkan. 3 jam lalu, sebuah kapal tangki kami diserang oleh kapal yang tidak dikenali di Somalia. Titik-titik kecil mengelilingi satu titik besar di lautan pada skrin. Lanun ke? Nampak macam tu, tapi bukan lanun biasa, Kapten Amir menyampuk. Tahap persenjataan terlalu tinggi. Ada pelancar roket dan mesingan berat, dan pergerakan mereka teratur. Mereka nampaknya askar terlatih. Tak mungkin, ya, kemungkinan besar mereka adalah askar upahan yang diupah oleh seseorang. Bilik mesyuarat senyap. Semua orang tahu. China atau Rusia berada di belakang. Kru kapal tangki selamat, tetapi kapal itu telah dihentikan. Mereka terpaksa mematikan enjin. TLDM, Kapten Amir membentangkan peta. Kapal pengiring kami ada di sini. 80 batu nautika, kira-kira 150 km dari kapal tangki. Walaupun pada kelajuan maksimum, ia mengambil masa 4 jam. 4 jam terlalu lambat. Lanun akan menguasai kapal sebelum itu. Situasi adalah terdesak. Pada saat itu, pengurus Amerika berkata, kumpulan serangan kapal induk kami ada berdekatan. Kami boleh menghantar helikopter. Berapa lama masa yang diambil? 1 jam setengah. 1 jam setengah. Ia masih berisiko, tetapi ia adalah yang terbaik. Lakukan, ketua pasukan Hazwan mengangguk. Saya menonton di sana. Saya tidak dapat pergi. 1 jam berlalu. Image satelit terus dikemas kini. Kapal Lanun menghampiri lebih dekat. Boleh berkomunikasi dengan kapal tangki? Boleh. Kapten sedang menunggu. Sambungkan. Suara mengalir dari pembesar suara. Kapten Malaysia. Ini kapal perdana 12. Bagaimana keadaannya? 6 kapal Lanun menghampiri hingga 500 meter. Kira-kira 30 orang bersenjata kelihatan. Suara kapten tenang, tetapi ketegangan terasa. Helikopter Amerika sedang dalam perjalanan. Tahan sedikit lagi. Faham. Kami akan melakukan yang terbaik. Komunikasi terputus. 30 menit lagi berlalu. Kapal Lanun dalam imej satelit menghampiri hingga 300 meter. Mengapa ia mengambil masa yang begitu lama? Saya bertanya dengan cemas. Pengurus Amerika menerima panggilan, dan wajahnya mengeras. Terdapat masalah dengan helikopter, masalah enjin. Apa? Helikopter lain sedang disediakan, tetapi ia akan mengambil masa 1 jam lagi. Keterdesakan melanda. 1 jam adalah masa untuk semuanya berakhir. Tepat pada masa itu, telepon bimbit Kapten Amir berdering. Selepas bercakap sebentar, ekspresinya berubah. Kapal pengiring kami sedang menghampiri pada kelajuan penuh. Dan Kapten Amir berhenti sebentar. Kami telah melancarkan helikopter utility. Apa? Berapa lama masa yang diambil? 20 menit. Harapan menyala di bilik mesyuarat. Tetapi ada masalah, kata Kapten Amir dengan wajah serius. Helikopter kami bukan helikopter serangan. Ia adalah helikopter anti kapal selam. Ia tidak bersenjata berat terhadap Lanun. Hanya 4 anggota pasukan khas laut, Pascal, yang dinaikkan. 4 lawan 30. Ia adalah angka yang tidak masuk akal.
Walaupun begitu, kita mesti melakukannya, kata Ketua Pasukan Hazwan dengan tegas. 24 kru kami ada di kapal itu. Kami tidak boleh berputus asa. Kapten Amir mengambil radio. Kelulusan operasi. Lakukan dengan pantas. 20 menit terasa seperti 20 jam. Titik kecil bergerak pantas dalam imej satelit. Ia adalah helikopter Malaysia. Kapal Lanun sedang menghampiri kapal tangki. Seseorang berkata, mereka kelihatan seperti cuba memanjat dengan membaling tali. 5 menit sehingga helikopter tiba. Kapten Amir mula mengira detik. 5 menit itu terasa seperti keabadian. Helikopter tiba di lokasi. Imej satelit dikemas kini. Helikopter berlegar di atas kapal tangki. Bunyi datang dari radio Kapten Amir. Ini pasukan khas. Tiba di kawasan sasaran. Persediaan turun. Turun. Bunyi pertempuran mengalir melalui radio. Pertempuran bermula. Semua orang di bilik mesyuarat menahan nafas. 5 menit berlalu. 10 menit berlalu. Tiada maklumat. Apa yang berlaku? Saya bertanya dengan tergesa-gesa. Kapten Amir juga tidak tahu. Dia terus mencoba radio. Pasukan khas. Sila jawab. Laporkan keadaan. Hanya bunyi bising kedengaran. Kira-kira 15 menit kemudian, komunikasi akhirnya datang. Ini pasukan khas TLDM. Suara itu serak. Dia tercungap-cungap. Laporkan keadaan. Lanun telah ditumpaskan. Semua kru selamat. Sorakan meletus. Saya hampir rebah. Kerosakan? Satu cedera di pihak kami. Ramai Lanun ditembak. 4 orang mengalahkan 30 orang. Saya tidak percaya. Bagaimana itu mungkin? Saya bertanya kepada Kapten Amir. Kapten Amir tersenyum kecil. Pascal TLDM, salah satu pasukan elit terbaik di dunia. Pada saat itu, saya sadar buat kali pertama betapa kuatnya negara Malaysia. 1 jam kemudian, kapal pengiring Malaysia tiba di lokasi. Mereka menahan Lanun dan mengambil alih kapal tangki. 2 hari kemudian, kapal tangki itu tiba di destinasinya dengan selamat. Tetapi kisah itu tidak berakhir di situ. Siasatan terhadap Lanun yang ditahan mendedahkan fakta yang mengejutkan. Mereka adalah milik syarikat ketenteraan swasta Cina. Kerajaan Cina tidak mengupah secara langsung, tetapi jelas siapa di belakangnya. Masyarakat antarabangsa terkejut. Majelis Keselamatan PBB dipanggil secara kecemasan. Malaysia membentangkan bukti. Amerika menyokong, dan Eropah juga bersetuju. Cina menafikan, tetapi tiada siapa yang percaya. Akhirnya, Cina terpaksa berundur. Rusia juga sama. Laluan minyak Venezuela selamat semula. Sebulan kemudian, sebuah kapal istimewa memasuki Maracaibo. Ia adalah kapal pengiring Malaysia, kapal yang sama yang menyelamatkan kapal tangki malam itu. Rakyat keluar untuk menyambut, beribu-ribu orang berkumpul. Mereka mengibarkan bendera Venezuela dan Malaysia. Anggota TLDM turun. Tepukan gemuruh. Anggota Pascal juga kelihatan. 4 orang itu. Mereka adalah wira yang menumpaskan 30 Lanun. Wakil rakyat menyampaikan plak penghargaan. Tentara Laut Malaysia, kami menyampaikan terima kasih rakyat Venezuela. Kapten Amir menerimanya. Dia memegang mikrofon dan berkata dalam bahasa Spanyol, kami hanya melindungi rakan sekerja kami. Venezuela dan Malaysia adalah rakan kongsi. Rakan kongsi melindungi satu sama lain. Saya hampir menangis dengan kata-kata itu. Malam itu, saya mula menulis surat. Surat kepada rakyat Malaysia. Rakan sekerja dan wakil kesatuan juga menulis bersama. Kami memasukkan segala-galanya. Mengapa kami mula memandang serius Malaysia buat kali pertama? Bagaimana Malaysia berbanding dengan Amerika? Apa yang dilakukan oleh China dan Rusia dan apa yang dilakukan oleh Malaysia? Apa yang berlaku di laut malam itu? Ayat terakhir surat itu ditulis oleh saya. Kami belajar daripada Malaysia bahwa negara yang memiliki sumber bukanlah yang paling kuat di zaman ini, tetapi negara yang dapat melindungi sumber itu. Dan saya menambah, kami malu kerana memandang rendah Malaysia. Sekarang kami tahu, Malaysia adalah negara yang benar-benar kuat. Bukan hanya kuat dengan kekerasan, tetapi negara yang betul. Kami menghantar surat itu ke kedutaan Malaysia. Beberapa hari kemudian, surat itu dilaporkan di media Malaysia. Rakyat Malaysia tersentuh.
Seseorang menampal poster lagi di papan kenyataan loji penapisan. Pengurusan minyak 33 bilion tong Malaysia, kami mengalu-alukan. Tanda tangan penuh di bawah. Hampir semua pekerja menandatanganinya. Saya juga menandatangani. Kali ini dengan huruf yang lebih besar. 3 bulan kemudian, pengeluaran melebihi 1,3 juta tong sehari. 3.000 pekerjaan telah diwujudkan. Gaji juga meningkat. Ekonomi Venezuela mula pulih. Pelaburan Malaysia masuk dan infrastruktur dibina semula. Drama Malaysia menjadi lebih populer di bandar. Orang muda belajar bahasa Malaysia. Mereka mahu bekerja di syarikat Malaysia. Suatu hari, anak saya bertanya, "Ayah, saya boleh pergi ke Malaysia ke?" Sudah tentu, Malaysia adalah kawan kita. Lebih daripada kawan. Macam abang, anak saya betul. Malaysia adalah hebat. 33 bilion tong. Pemilik sumber yang begitu besar itu masih kami. Tetapi sekarang kami boleh menggunakannya dengan betul. Berkat Malaysia, mereka tidak merampas. Mereka membina bersama. Mereka tidak menguasai. Mereka berkembang bersama. Mereka tidak memecah belahkan. Mereka berkongsi. Itulah sebabnya kami menyambut baik Malaysia dari hati kami. Kisah Anda semua ini dicipta berdasarkan surat yang dihantar terus oleh pekerja minyak Venezuela. Ia adalah kisah yang menunjukkan perbezaan antara negara yang memiliki sumber dan negara yang boleh menggerakkan sumber, dan apa itu kerjasama sejati. Ia adalah masa yang mendalam untuk mengetahui bagaimana Malaysia diiktiraf di pentas dunia dan betapa hebatnya teknologi dan kekuatan pertahanan kami. Kami berharap video ini akan menjadi sedikit kebanggaan di hati Anda, bahwa perkara yang paling berharga adalah keikhlasan. Apa pendapat Anda tentang artikel ini? Mari kita lihat reaksi orang ramai yang melihat berita ini. Membaca kisah ini, saya merasakan kebanggaan yang mendalam bahwa bukan saja teknologi Malaysia, tetapi semangat kerja lapangan kami dihargai di negara lain. Berbeza dengan kawalan berasaskan kuasa seperti Amerika, sikap bekerja keras dan berjalan bersama dengan pekerja tempatan pada paras mata adalah intipati syarikat Malaysia. Kata-kata rakyat Venezuela bahwa kami tidak memberi ikan tetapi mengajar cara memancing adalah kebanggaan negara kita yang menghargai pendidikan, dan ia harus menjadi panduan yang indah untuk diplomasi tenaga masa depan. Malaysia diamanahkan untuk menguruskan sumber yang begitu besar, 33 bilion tong, bukan sahaja disebabkan oleh keunggulan teknikal, tetapi juga hasil daripada kepercayaan antara bangsa yang jujur yang telah dibina selama bertahun-tahun. Hati saya tersentuh dengan cara TLDM berhadapan dengan gangguan China dan Rusia, dan bahkan ancaman Lanun, dengan sikap yang tegas untuk melindungi rakyat biasa. Teknologi dan pertahanan. Hanya apabila kedua-dua roda ini ada, Malaysia boleh menyumbang kepada kestabilan dunia. Saya kagum melihat jurutera Venezuela belajar di loji penapisan di Pengerang dan Kerteh, menyerap disiplin dan kesedaran keselamatan Malaysia. Kekuatan Malaysia bukan hanya dalam automasi mesin, tetapi dalam semangat ketukangan yang teliti. Walaupun hanya mengetatkan satu skru, mengetahui bahwa mereka pulang dan bekerja dengan bangga sebagai watak utama membuat saya merasakan intipati pemindahan teknologi terletak pada pertukaran hati. Saya berharap persahabatan antara Malaysia dan Venezuela akan diwarisi oleh generasi muda akan datang. Model Malaysia bekerja sama untuk menggunakan sumber besar negara lain dalam bentuk kerjasama, bukan rampasan, adalah bentuk kerjasama antara bangsa yang ideal untuk abad ke-21. Adalah aspek politik antara bangsa yang realistik dan menarik bahwa kekuatan tentera Amerika dan teknologi Malaysia, walaupun kadang-kadang berkonflik, akhirnya menahan hegemoni China dan Rusia. Berita bahwa produk Malaysia disayangi di sana, dan bilangan orang muda yang belajar bahasa Malaysia semakin meningkat memberikan keberanian kepada kita rakyat Malaysia dan peluang untuk memikirkan semula peranan kita dalam masyarakat antara bangsa. Episode di mana pasukan khas laut Pascal TLDM, pasukan elit kami, menumpaskan kumpulan bersenjata yang melebihi 30 orang dengan hanya 4 komando melambangkan kuasa pencegahan Malaysia yang senyap. Walaupun mereka tidak menonjol, kehadiran profesional yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi rakyat dan rakan kongsi adalah penting. Walaupun penggunaan kekerasan sentiasa harus berhati-hati,
Memenangi kepercayaan antara bangsa melalui aktiviti pengiring yang sah seperti ini akan menjadi pencapaian yang sangat penting bagi Malaysia yang memperjuangkan keamanan. Sebab mengapa pekerja Venezuela menyokong Malaysia, bukan Amerika, mungkin terletak pada penghormatan kecil tetapi penting untuk berkongsi makanan. Tidak kira betapa hebatnya teknologi yang Anda miliki, jika Anda tidak menghormati budaya tempatan dan mempunyai kerendahan hati untuk makan hidangan tempatan yang sama di meja yang sama, Anda tidak boleh membina kepercayaan sejati. Kisah ini mengingatkan kita, usahawan Malaysia, bahwa yang paling penting dalam perniagaan bukanlah spesifikasi atau kontrak, tetapi hubungan kepercayaan antara manusia. Tindakan China atau Rusia yang didapati mengupah lanun untuk melindungi kepentingan mereka tidak boleh dimaafkan, tetapi Malaysia bertindak balas dengan bijak berdasarkan undang-undang antarabangsa dan kontrak yang sah. Walaupun angka 33 bilion tong menarik, penuaian terbesar adalah jenama Malaysia sebagai rakan kongsi yang boleh dipercayai dipertahankan. Keselamatan tenaga tidak boleh dicapai oleh satu negara. Memperdalam hubungan saling membantu dengan negara sumber seperti Venezuela akan menjadi kunci untuk menyelamatkan masa depan Malaysia. Kecekapan loji penapisan Malaysia yang tidak membuang setitik pun adalah hasil daripada sejarah mengatasi kesukaran kekurangan sumber. Pengetahuan itu kini mekar di Venezuela, menjana keuntungan sambil mencegah pencemaran alam sekitar. Semangat tidak membazir Malaysia, yang menukar sisa sulfur menjadi baja, kini mewakili matlamat pembangunan lestari, SDGs, yang universal, dan merupakan salah satu nilai tertinggi yang boleh ditawarkan oleh Malaysia kepada dunia. Adegan di mana orang muda Venezuela bercakap tentang impian mereka untuk belajar bahasa Malaysia melalui drama Malaysia dan bekerja di syarikat Malaysia adalah yang paling mengesankan. Teknologi dan kekuatan ketenteraan adalah penting, tetapi akhirnya hubungan budaya melalui kuasa lembut adalah senjata terkuat untuk mencairkan konflik antara negara. Pemandangan bendera Malaysia dikibarkan di Venezuela dan disambut oleh rakyat membuktikan bahwa jalan yang diambil oleh Malaysia sebagai negara keamanan selepas perang adalah betul. Akhirnya, kata-kata jurutera Venezuela bahwa Malaysia adalah negara yang betul mengukuhkan hati kita. Untuk terus dianggap sedemikian oleh orang di seluruh dunia, kita rakyat Malaysia juga mesti hidup dengan jujur dan tidak mengabaikan introspeksi setiap hari. Keajaiban 33 bilion tong adalah kisah kepercayaan yang dihasilkan oleh usaha ikhlas jurutera Malaysia. Kami sangat berharap hubungan kerjasama ini akan melangkaui isu tenaga untuk membawa kemakmuran lebih lanjut kepada kedua-dua negara dan keamanan dunia. Sila tekan butang langgan dan suka, dan kongsikan pendapat Anda dalam komen. Jika Anda menjerit Malaysia lawan, ia akan menjadi kekuatan sebenar untuk saluran kami. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi dalam kisah yang lebih baik.